Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi pada malam ini bertemu dalam solusi syariah bagi siri 4 dalam masa 30 minit. Pada malam ini kita nak bincang tentang anak tak sah taraf dan isu nasab. Jemputan kita pada malam ini adalah Tuan Hamdi Ishak, iaitu seorang pengurusi PJSM bagi negeri Kedah, dan beliau merupakan seorang peguam syar'i yang telah beramal dan saya rasakan hampir lebih kurang dalam 20 tahun, dan topik ini memang sesuai dengan beliau kerana tesis master beliau daripada Universiti Malaya adalah bertajuk tentang anak tidak sah taraf. Jadi sebelum kita nak mulakan pada malam ini, saya nak terangkan sedikit satu statistik berkaitan dengan anak tidak sah taraf ini melalui Jabatan Pendaftaran Negara yang didaftarkan sehingga daripada 2010 sehingga 2018, iaitu sebanyak 172,811 orang anak tidak sah taraf didaftarkan. Kalaulah kita puratakan sepanjang 9 tahun, menjadikan setahun sebanyak 19,200 orang telah didaftarkan sebagai anak tidak sah taraf. Dan juga kalau kita puratakan lagi dalam tempoh sebulan, menjadikan jumlah sebulan lahir anak tidak sah taraf sebanyak 1,600 orang. Dan sekiranya saya pecahkan lagi menjadikan bulanan ataupun menjadikan hari, satu hari di Malaysia, umat Islam di Malaysia melahirkan seramai 53 orang anak tidak sah taraf. Jadi pada malam ini kita nak cuba bincang kupas isu apa yang dikatakan dengan anak tidak sah taraf, dalam bahasa lain yang dikatakan sebagai anak haram. Jadi saya nak teruskan kepada Tuan Hamdi, apa yang definisi yang dikatakan sebagai anak tidak sah taraf ini. Okey, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Terima kasih sahabat saya yang berbahagia, Tuan Syazril Khairi Mustafa, yang sekali lagi menjemput saya dalam FB Live bersama dengan beliau ni. Senang nak dapat slot ni. Bobot. Terima kasih. Ya. Dan saya juga mengucapkan pada semua yang mengikuti siaran program ni, selamat menjalani ibadat puasa, dan semoga kita semua akan diberi ampunan oleh Allah dan bebaskan daripada dosa. Baik, berkenaan dengan topik kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan anak tidak sah taraf. Apakah definisi soalan yang ditanya oleh Tuan Syazril kita tadi? Baik, anak tidak sah taraf ni kalau secara mudahnya, kalau ikut Datin Faizah Haji Ismail, iaitu bersyarah lah di Akademi Islam Universiti Malaya, dalam sebuah artikel berkenaan anak tidak sah taraf, dia katakan istilah anak tidak sah taraf ini adalah istilah yang telah dilunakkan daripada anak luar nikah. Anak luar nikah itu pula sebenarnya adalah satu istilah yang dilunakkan daripada anak zina. Jadi maksudnya asalnya istilahnya adalah anak zina, dan kemudian dilunakkan sikit jadi anak luar nikah, dan kemudian dilunakkan lagi, dilembutkan lagi menjadi istilahnya anak tidak sah taraf. Tetapi ketiga-tiga itu adalah sama. Anak zina, anak luar nikah, ataupun anak tidak sah taraf, ketiga-tiganya adalah sama. Cuma penggunaan anak zina itu biasanya digunakan dalam perbahasan fiqh. Dalam kitab-kitab fiqh digunakan istilah waladuz zina, anak pengzinaan, anak yang berzina. Dan anak tidak sah taraf ni banyaknya digunakan untuk ketika membahaskan kaitan dengan undang-undang, undang-undang keluarga Islam. Dia akan pakai istilah anak tidak sah taraf. So semuanya buah maksud yang sama, iaitu anak yang kalau kita tengok dalam enactment
sebagai Islam yang ada sekarang, anak tidak tak sah taraf berhubungan dengan seseorang anak, artinya dilahirkan di luar nikah dan bukan dari persetubuhan syubhat. Jadi ta'rif ataupun definisi yang diberi dalam enactment kita itu terlalu umum. Dia hanya sebut dilahirkan di luar nikah dan bukan dari persetubuhan syubhat. Jadi memerlukan huraian-huraian yang lanjut untuk lebih kepada kefahaman. Kalau kita tengok definisi ini saja memang ramai yang tidak faham. Dilahirkan di luar nikah. Baik. Jadi sebab itulah yang pertamanya, kalau saya boleh katakan di sini, anak tak sah taraf adalah anak yang dilahirkan di luar nikah, iaitu anak yang dilahirkan daripada penghinaan lah, lebih mudah, lebih tepat, anak yang dilahirkan daripada penghinaan antara kedua ibu bapanya. Itulah kalau mengikutkan definisi yang lebih mudah yang kita faham kan. Kalau kita sebut anak lahir ke luar nikah, tak lagi orang faham kalau walaupun berlaku penghinaan, kemudian tiba-tiba mereka kahwin dan anak tu dilahirkan di dalam pernikahan, dah jadi anak sah taraf pula. Jadi ringkasnya anak itu adalah anak yang dilahirkan daripada penghinaan dan bukan daripada persetubuhan syubhat. Persetubuhan syubhat ini adalah persetubuhan yang salah anggap ataupun satu keadaan yang berlaku di mana seorang lelaki dan seorang wanita itu seorang lelaki itu dia tak tahu kata dia sedang menyetubuhi isterinya. Dia ingat dia sedang menyetubuhi isterinya, sedangkan wanita itu adalah orang lain yang bukan isterinya. Itu dah syubhat dan dia tak dianggap sebagai satu penghinaan, dan anak yang lahir daripada persetubuhan syubhat itu adalah anak yang sah taraf. Mungkin untuk menjelaskan dengan lebih lanjut, anak sah taraf ni akan perbahasannya sangat panjang dan insyaAllah kita akan sikitlah itu definisi sekat dulu lah. Okey. Ya. Tuan Hamdi lah, biasanya kalaulah kita nak memfailkan kes-kes yang melibatkan pengesahan nasab ni, di manakah perlu kita failkan untuk mengesah nasab anak? Mengesahan nasab biasanya kes failkan di Mahkamah Tinggi Syariah, penentuan sah tarafan anak di Mahkamah Tinggi Syariah, dan hanya Mahkamah Syariah yang mempunyai bidang kuasa untuk menentukan seorang itu adalah sah taraf ataupun tidak sah taraf. Mahkamah Sivil tidak berbidang kuasa untuk menentukan sah taraf bagi anak-anak orang Islam. Mahkamah Sivil hanya menentukan sah tarafan bagi anak-anak yang bukan Islam. Semua ada kes yang berlaku baru-baru ini yang mana diputuskan di Mahkamah Persekutuan, ya. Itu bukan penentuan sah tarafan anak. Itu kes tersebut adalah berkaitan dengan bagaimana bagaimana ibu bapa anak tersebut membuat satu permohonan pada mahkamah judicial review untuk menyemak semula tentang keputusan yang dibuat oleh Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara yang telah menolak untuk memasukkan namanya dalam bin pada anak tersebut. Sedangkan anak tersebut dilahirkan bawah daripada tempoh 6 bulan, tak cukup 6 bulan, dan anak tersebut adalah anak tidak sah taraf, dan dia mendakwa bahawa undang-undang yang terdapat dalam Akta Pendaftaran dan Kelahiran anak tersebut yang dipakai dalam negara kita ini juga terpakai bagi orang Islam, dan orang Islam boleh memasukkan bin bapa tidak sah taraf dalam kuat beranak anak tak sah tarafnya. Tapi dia menggunakan saluran Mahkamah Sivil lah. Tapi kalau penentuan sah taraf anak ini hanya di Mahkamah Tinggi Syariah saja yang berbidang kuasa. Okey, ada soalan di talian ya. Daripada Razi Rosidi. Awal Razi ni. Dia hantar soalan awal. Razi Rosidi. Okey. Macam-macam pernah dengar apa tu. Yang ni dia jawab sendiri pun boleh. Macam pernah dengar tapi di mana ya kan. Tapi tak apa, kita cuba jawab. Okey. Bagi permohonan pengesahan nasab di mahkamah, apakah wajib kepada kehadiran bapa untuk buat pengakuan nasab anak tersebut?
Okey, Tuan Namdi boleh. Apakah wajib? Baik, terima kasih Tuan Razi ya. Razi Rosidi. Ya, Razi nama dia. Ya. Sama dengan nama kawan saya tu, orang lain. Baik, adakah perlu bapa hadir dalam kes-kes pengesahan taraf anak tersebut? Sebenarnya mahkamah, kalau bapa hadir itu merupakan lagi mudah untuk mahkamah membuat keputusan kerana bapaknya hadir dan boleh kita ambil keterangan daripadanya. Tapi kalau sekiranya bapa tidak hadir, mahkamah juga boleh membuat keputusan berdasarkan keterangan-keterangan lain yang diberi oleh pihak ibu tersebut. Contohnya surat beranak, sijil nikah yang dikemukakan kepada mahkamah. Sebenarnya bukti-bukti tersebut sudah pun memuaskan hati mahkamah. Tanpa kehadiran bapa pun mahkamah boleh buat keputusan tersebut kerana bukti itu jelas. Korinah semua dah cukup, bukti dah jelas. Tetapi kalau sekiranya pihak ibu tidak punya dokumen-dokumen yang lengkap untuk membuktikan anak itu anak sah taraf, jadi kehadiran bapa tu sangat pentinglah, boleh membantu kes tersebut berjalan dengan lancar. Tapi kalau ibu dah cukup dah bukti, selalunya sijil nikah, dia kelahiran anak ataupun dokumen-dokumen berkaitan dengan kelahiran anak tersebut seperti buku, pemeriksaan kesihatan dalam kandungan dan sebagainya. Itulah yang akan membantu mahkamah untuk membuat keputusan. Okey. Ada lagi soalan daripada Razi. Ni, dia tanya soalan lagi. Kita raikan pada malam ni soalan-soalan. Okey, dia tanya, ada pasangan. Dia tolong bantu pengurusi pada malam ni, host. Okay. Ada pasangan wanita Muslim dan lelaki belum Muslim, maknanya wanita Islam dengan bukan Islam lah, berzina, dapat anak. Kemudian mereka berkahwin dengan lelaki tersebut memeluk Islam. Apakah status anak tersebut boleh dinasabkan kepada bapa tersebut? Jadi dia terang di sini seorang wanita Islam dan belum Islam berzina, daripada dapat anak, mereka kahwin dan lelaki tersebut memeluk Islam. Maknanya dia peluk Islam ni kemungkinan sebelum berkahwin lah. Jadi apa status nasab kepada bapa tersebut? Ya, dia ada beberapa isu dalam soalan tersebut. Yang pertamanya, mereka asalnya bukan Islam kedua-duanya. Betul ya? Seorang wanita Muslim. Dia maknanya dia berzina ni seorang wanita Muslim dan seorang lelaki yang bukan Muslim. Maknanya seorang Muslim, seorang bukan Muslim berzina. Jadi dapat anak. Kemudian mereka berkahwin. Maknanya maksudnya sebelum mereka berkahwin tu mereka ni memeluk Islam lah. Nah, apa status anak tersebut? Boleh dinasabkan kepada bapa tersebut. Berat soalan tu. Dia yang ni ibu tu Muslim. Ya, jadi kalau ya ibu Muslim. Ibu bapa Muslim, bapa bukan Muslim. Bapa bukan Muslim. Okey. Jadi mereka telah pun berzina. Ya. Mereka telah pun berzina. Kemudian lahir anak dulu baru masuk Islam tu macam mana? Ya, kalau ikut ni dia berzina dapat anak. Kemudian mereka ni berkahwin, dia dapat anak dulu. Kemudian mereka ni berkahwin, tapi mungkinlah sebelum berkahwin ni memeluk agama Islam lelaki tersebut. Apa status anak tersebut boleh dinasabkan kepada bapa tersebut? Wallahu alam lah. Bagi saya kalau mereka berzina kemudian dah lahir anak sebelum mereka kahwin, jadi anak itu tetap sebagai anak tidak sah taraf. Kerana masa anak tu dilahirkan dia memang tak ada bapa lagi dan mereka pun tak pernah berkahwin. Tapi sekiranya anak itu dilahirkan selepas pasangan tersebut memeluk Islam. Maksudnya selepas berzina anak tak lahir lagi dalam kandungan, suami itu masuk Islam dan barulah anak lahir. Kan? Jadi dalam kedudukan tersebut, saya kira anak tersebut adalah juga sebagai anak tidak sah taraf juga lah. Sebab anak tu diperoleh daripada perzinaan sebab ibunya itu Islam. Ibu tu asalnya Islam. Kalau pasangan kedua-duanya bukan Islam dan kedua-dua masuk Islam, barulah anak itu akan diiktiraf sebagai anak mereka dan
anak itu akan Islam. Tapi oleh kerana ibu tu Islam daripada awal lagi, semua bapa yang masuk Islam. Bapa orang alam lah, itu saya pandangan. Itu kalau saya lihat daripada atas perempuan apa yang berkaitan dengan non-Muslim, sebenarnya yang ditanya oleh Ustaz Radi itu, Tuan Radi tadi, dia berkaitan yang lebih kepada non-Muslim sebenarnya. Perkahwinan ataupun pasangan non-Muslim, apabila boleh mereka ni tinggal sekali, tetapi apabila mereka tidak berkahwin, anak tersebut dia tidak ada satu merit ataupun tidak ada hak ke atas bapa tersebut, tidak ada hak sehingga mana dia berkahwin. Jadi dalam undang-undang sivil, sekiranya bapa tadi berkahwin dengan isteri yang berzina, yang duduk sekali, istilah adultery, main duduk sekali itu, anak itu dianggap sebagai anak sah taraf kepada bapa, tetapi itu dalam undang-undang sivil, berlainan dengan undang-undang Islam. Jadi dalam undang-undang Islam yang dimaksudkan oleh Tuan Hamdi ini, maknanya sekiranya berlaku ataupun mengandung ataupun berlaku zina dan mengandung sebelum berkahwin, dia tetap dianggap sebagai anak tidak sah taraf. Ini dalam konteks dalam Islam. Islam menjaga nasab tersebut, anak tersebut. Okey, jadi ada soalan seterusnya lagi. Kita raikan juga soalan-soalan pada malam ni. Okey. Banyak. Kita cuba berbincang, tak payah ni kita cuba bincang. Okey. InsyaAllah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan anak tak sah taraf boleh dinasabkan kepada bapanya jika berlaku akad perkahwinan dalam tempoh 6 bulan dan berlaku persetubuhan selepas itu? Okey, soalan yang pertama dia kata apa yang dimaksudkan dengan anak tak sah taraf boleh dinasabkan kepada bapanya jika berlaku akad perkahwinan dalam tempoh 6 bulan dan berlaku persetubuhan selepas itu. Okey, yang pertama, jadi maknanya dia masukkan di sini dengan anak tak sah taraf yang dikatakan sebagai anak tak sah taraf, bapaknya dinasabkan kepada jika berlaku akad perkahwinan tempoh 6 bulan berlaku persetubuhan selepas itu. Apa yang Tuan Hamdi faham? Sama ada bapaknya berkahwin ataupun dia berkahwin ni? Kan? Kalau Tuan Hamdi faham, dari segi saya ni saya faham bapaknya berkahwin. Dalam skrin ya. Ya, skrin ni. Apa yang dimaksudkan dengan anak tak sah taraf boleh dinasabkan pada bapanya jika berlaku akad perkahwinan dalam tempoh 6 bulan dan berlaku persetubuhan lepas itu. Okey, mungkin faham maksudnya dia macam inilah kita boleh jawab secara umum ya. Maksudnya anak yang tidak sah taraf memang tidak boleh dinasabkan kepada bapanya. Yang boleh dinasabkan itu adalah anak yang sah taraf. Maksudnya anak yang sah taraf ni salah satu daripada ciri-ciri anak yang sah taraf ini. Anak itu mesti dilahirkan 6 bulan selepas ibu bapaknya berkahwin ataupun selepas ibu bapaknya berlaku maksudnya khalwat sahihah ataupun mereka insan duduk bersama tinggal serumah dan sebagainya kan. Ataupun ada ulama yang mengatakan selepas 6 bulan selepas berlakunya dukhul haqiqi, iaitu berlakunya persetubuhan antara ibu bapa, barulah anak tersebut boleh dibinkan, dinasabkan dengan bapaknya, dan anak itu kita tak panggil anak tak sah taraf dah. Anak itu memang anak sah taraf. Kan? Tapi kalau sekiranya anak itu anak tidak sah taraf, maksudnya anak yang telah diperolehi daripada penzinaan sebelum kedua-duanya berkahwin. Kemudian anak tersebut dilahirkan dalam tempoh 6 bulan selepas perkahwinan mereka. Jadi kalau sekiranya biasanya mahkamah kerana terdapat fatwa yang jelas mengatakan sekiranya anak tersebut diperolehi daripada penzinaan, maka kalau dilahirkan lebih daripada 6 bulan pun anak tersebut tetap dianggap sebagai anak tidak sah taraf dan tidak boleh dinasabkan dengan bapaknya, kerana anak tersebut telah pun anak tersebut telah pun dikandung oleh ibunya semasa akad nikah mereka berlangsung pun ibunya telah pun mengandung waktu itu. Jadi walaupun anak tersebut diperolehi dalam tempoh 6 bulan atau lebih, tetap juga anak tersebut adalah anak tak sah taraf kerana jelas yang ibu bapaknya mengaku bahawa anak melalui daripada penzinaan. Ya, kecuali lah, ini saya buat tambahan sikit, saya cuba tambah sikit. Dari segi kalaulah yang dikatakan oleh Puan Syazah itu, sekiranya berlaku persetubuhan itu selepas daripada perkahwinan. Ada satu kes yang saya pernah dengar dan saya pernah baca dan saya pernah lihat, ada satu pasangan, mereka ni telah berkahwin,
sebelum tempoh 6 bulan tersebut, anak tersebut telah lahir. Jadi bersungguh-sungguh pasangan ini mendapatkan pengesahan nasab anak tersebut dan membuat pengakuan tidak pernah melakukan sebarang satu zina dan hanya melakukan persetubuhan selepas daripada perkahwinan sahaja. Jadi bukti dokumen yang disokong mestilah dengan medical report, mestilah disokong dengan doktor, barulah boleh dinasabkan kepada ayah tersebut. Ada satu kes yang seumpama sedemikian. Jadi yang tu yang terpencil lah. Terpencil, tapi dari segi hakikat macam Tuan Hamdi cakap tadi, apa yang dikatakan sebagai anak yang tidak sah taraf ini, mestilah anak tu dia dikandung dia dalam tempoh perkahwinan, walaupun dia lahir sebelum ataupun selepas. Yang menjadi perbahasan adalah selepas, tetapi hakikatnya ia mengandung ketika mana di luar pernikahan. So kebanyakan jumhur mengatakan bahawa itu adalah anak tidak sah taraf. Dari segi enakmen pada hari ini yang kita lihat hari ini menyatakan setakat mana 6 bulan sahaja. Jadi kebanyakan orang apabila melebihi 6 bulan dia orang daftarkan sebagai bil. Yang ini yang selalunya menjadi isu. Jadi kita teruskan soalan dengan poin Syahzal tadi yang kedua, yang dia kata apa yang dimaksudkan dengan anak tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Ya. Yang pertama tadi tu yang Tuan Syazri kata ada kes yang berlaku anak yang dilahirkan sebenarnya tak cukup 6 bulan lah daripada pernikahan ibu bapaknya dan minta sah taraf dan ya kemungkinan boleh berlaku. Cuma kalau saya sebagai hakim lah kan, kalau saya sebagai hakim masa tu saya akan melihat laporan perubatan kenaan dengan anak tersebut. Sama ada memang ketika anak tersebut dilahirkan memang usia bayi tersebut, janin tersebut memang dalam tempoh 5 ataupun 6 bulan. Maksudnya begitu. Kerana bayi yang usia 6 bulan dengan bayi yang 9 bulan ada perbezaan yang ketara. Kita pakar boleh bayi yang usia 6 bulan mengikut kajian saya dia hanya beratnya sekitar 600 gram ke 800 gram, tak sampai 1 kilo pun. Panjangnya pun beberapa sentimeter saja. Kulitnya macam mana keadaannya dan kemudian paru-parunya agak lemah dan dia memerlukan bantuan pernafasan dalam inkubator beberapa bulan barulah dia boleh keluar daripada ward hospital dan bersama dengan ibu. Kalau sekiranya anak tersebut lahir walaupun 6 bulan tetapi tengok dia mendakwa anak tu lahir 6 bulan tetapi bila ditanya masuk hari ni bersalin, besok dah boleh balik dah kan, boleh balik dah ke rumah macam anak yang 9 bulan. Jadi doktor pakar boleh kita boleh panggil doktor pakar untuk mengesahkan perkara tersebut kalau memang usia bayi itu 5 bulan lebih, belum 6 bulan. Jadi anak tersebut boleh diiktiraf sebagai anak yang sah taraf, telah disah taraf. Ya. Jadi kena ada sokongan medical report ataupun sokongan pakar perubatan. Ya. Itu yang pentinglah. Okey, soalan yang kedua dia tanya, apa yang dimaksudkan dengan anak tidak boleh dinasabkan kepada bapanya jika dalam tempoh kurang dari 6 bulan tersebut dan lebih 4 tahun ikut mazhab Syafi'i? Ini jelaslah. Jadi anak yang tidak boleh nasab adalah anak yang dilahirkan kurang daripada tempoh 6 bulan daripada pernikahan ibu bapaknya pertamanya. Yang tadi maksudnya kerana usia satu janin itu yang sehat dan boleh dilahirkan hidup ke dunia ini, dia mesti sekurang-kurangnya dikandung oleh ibunya 6 bulan berdasarkan dua firman Allah yang ayat pertama yang sebut bahawa yahmaluhu wa fisaluhu fi amain salatuna syahran, iaitu tempoh menyusu dan tempoh mengandung adalah 30 bulan dan ayat yang kedua pula disebutkan tempoh menyusu adalah 2 tahun, yakni 24 bulan. Jadi daripada dua ayat tersebut ulama membuat kesimpulan bahawa tempoh minima kehamilan seorang bayi itu adalah mesti sekurang-kurangnya 6 bulan. Barulah bayi itu boleh lahir dalam keadaan hidup dan sihat walafiat. Jadi kalau bayi itu dilahir tersebut tidak akan dapat hidup kerana dia belum sempurna lagi kejadian dia.
Jadi sebab itulah ulama menetapkan kerana anak tersebut lahir kurang daripada tempoh 6 bulan daripada pernikahan ibu bapaknya, jadi anak tersebut adalah anak tidak sah syarat, kerana anak tersebut berkemungkinan adalah diperolehi daripada penzinaan sebelum mereka berkahwin lagi. Kemungkinan begitu. Begitu juga dengan anak yang diperolehi selepas 4 tahun hari selepas 4 tahun ikut mazhab Syafi'i, selepas 4 tahun selepas ibu bapaknya bercerai. Ikut mazhab Syafi'i, anak yang diperolehi 4 tahun selepas ibu bapaknya bercerai, anak tersebut dikira sebagai anak tidak sah taraf, kerana mengikut pandangan mazhab Syafi'i, tempoh 4 tahun itu adalah tempoh maksima kehamilan. Maksudnya seorang bayi boleh dikandung oleh ibunya dalam tempoh 4 tahun. Maksudnya duduk dalam kandungan ini tempoh 4 tahun sampailah melahirkan anak. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Kalau bagaimanapun pandangan itu sekarang ni terpakailah dalam negara kita kerana dimasukkan dalam ilmu. Tapi dalam perbahasan fiqhnya mengikut pandangan yang semasa, pandangan pakar-pakar semasa, yang lebih tepatnya adalah tempoh minimal kehamilan itu hanyalah dalam tempoh 9 bulan juga, tak akan sampai tahun. Adalah perbahasan fiqhnya kenapa mazhab Syafi'i kata 4 tahun, kenapa Hanafi kata 2 tahun, kenapa Maliki pun kata 4-5 tahun, dan ada pandangan yang Ibnu Hazmi yang mengatakan 9 bulan. Jadi pandangan-pandangan tu hilang daripada ulama, tapi oleh kerana kita menggunakan mazhab Syafi'i, kita ambil yang tempoh 4 tahun tu lah. Jadi apabila sekiranya selepas berlaku perceraian, perceraian mungkin berlaku tahun 2020, dan lepas 2025 anak lahir, anak tidak sah taraf. Tapi kalau 2022 dalam tempoh 2 tahun anak itu lahir, anak itu boleh dikira sebagai anak yang sah taraf lagi. Itu yang kita lah. Allah Alam. Okey, ada soalan lagi. Kata malam ni saya nak tanya soalan-soalan tu, majoriti hari ni yang melihat hari ni bertanya soalan. Jadi lebih kurang, jadi saya raikan dia orang juga pada malam ni. Jadi ada soalan daripada Syazah, daripada orang yang peserta yang penonton yang sama, Syazah Alia. Okey, dia kata dia tanya soalan di sini, jika diikutkan fatwa kebangsaan, anak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada bapanya dan kena dibin atau dibentikan kepada Abdullah. Jadi adakah anak tersebut boleh berkahwin dengan lelaki itu kiranya bapa kepada dia? Pernikahan. Jadi anak tidak sah taraf ini, dia pertamanya memang tidak fatwa kebangsaan dan fatwa negeri pun yang telah diwartakan mengatakan memang anak tersebut dibinkan dengan tidak boleh dibinkan dengan bapa dan tidaklah dibinkan dengan Abdullah ataupun dengan mana-mana satu husna, ataupun ada yang mengatakan boleh dibinkan dengan ibu. Dan hubungan anak tersebut dengan bapa biologinya tadi itu, hubungannya adalah dianggap sebagai ajnabi, iaitu orang asing. Hubungannya adalah sebagai orang asing, dan bapa itu boleh bernikah dengan anak tidak sah tarafnya. Tetapi sekiranya bapa tidak sah taraf itu telah pun berkahwin dengan ibu anak tidak sah taraf tadi ni, dia berkahwin dengan ibu, dengan anak dengan ibu anak sah taraf ini, otomatik dia dianggap sebagai hukumnya sama seperti bagaimana bapa tiri. Bagaimana bapa tiri. Jadi orang yang diharamkan. Orang diharamkan berkahwin. Tapi kalau dia tak kahwin dengan ibu ini, dia boleh kahwin dengan anak saudara sendiri. Okey. So kena jelas betul-betul ada kebanyakan apabila kita terangkan isu-isu sebegini, jadi mereka akan kata macam mana punya cerita ni? Apa punya cerita? Bapa boleh kahwin dengan anak, kan? Tapi itu sebenarnya ada hukum, ada hadis, ada yang diceritakan oleh mazhab-mazhab dan diperbahaskan oleh ulama-ulama. Soalan-soalan sebegini sensitif, tapi kita dedahkan demi pengetahuan. Mungkin bagi saya Syazah ini mungkin seorang peguam syar'i yang cuba tanya dan berkongsi ilmu sesama kita pada malam ni. Okey, ada satu lagi soalan, kan? Soalan daripada Syakinah Kamarudin, seorang peguam juga ni.
Kalau anak tak sah taraf digabungkan terus nama dengan bapa tak sah taraf tanpa menggunakan perantaraan bin atau binti, boleh ke? Contohnya, sepatutnya Siti Aminah binti Ali, tetapi disebabkan anak tidak sah taraf, ditulis Siti Aminah Ali. Ini kreatif lah, kreatif. Yang kreatif untuk nak menyelesaikan keadaan, nak letakkan nama bapa. Okey, so pandangan Tuan Hamdi macam mana? Baik, dari segi pendaftaran tersebut, dari segi pendaftaran tersebut, ia adalah tertakluk kepada Jabatan Pendaftaran Negara lah. Dia bukan yang maksudnya dalam urusan mahkamah syariah dah, bukan urusan hukum syariah tu. Nak buat nama, nak sambung dengan nama, nak sambung dengan nama bapa sekali dan sebagainya, itu di peringkat pendaftaran kelahiran, nak buat sijil kelahiran tu. Jadi saya memang pernah menemui dan pernah jumpa kes-kes yang sebegini, di mana nama anak digabungkan terus dengan bapa dia. Macam yang disebutkan tadi, Siti Fatimah Ali terus gabung. Memang ada, maknanya Jabatan Pendaftaran benarkanlah. Cumanya sebab Jabatan Pendaftaran ni dia ada sirkular dia ada berkeliling dari masa ke masa. Kemungkinan ada perubahan-perubahan yang kita tak pasti. Yang saya tahu dalam 2009, sebelum 2009, anak-anak tidak sah taraf ini dalam sijil kelahiran di ruangan bahagian bapa itu ditulis maklumat tidak diperolehi. Dia tak tulis langsung di ruangan bapa tu. Maklumat tidak diperolehi ataupun tidak berkenaan. Maksudnya tidak ada ruangan dalam ruangan bapa tu tidak ada maklumat kerana bapa. Itu sebelum 2009. Tapi selepas 2009 dikeluarkan satu sirkular berkeliling supaya dimasukkan maklumat bapa di bahagian itu, dan hendaklah dalam nama anak itu tersebut dibuat terus bin. Maksudnya Fatimah binti Abdullah. Untuk anak tak sah taraf dimasukkan bin. Sebelum 2009 tu boleh mahkamah Jabatan Pendaftaran hanya masukkan nama anak saja. Dia tak buh bin. Dia tak buh bin Abdullah binti Abdullah, dia tak buh. Dia cuma buh nama aja. Masa itulah ramai yang masukkan sekali, gabungkan nama anak dengan nama bapa sekaligus macam tu. Dulu dalam surat beranak macam tu, dia tak buh bin apa. Tapi lepas 2009 mereka perkemaskan prosedur, dan sekarang ni dalam sijil kelahiran dimasukkan bin. Mesti ada bin sama ada bapaknya ataupun bin ibunya. Dia ada. Sebelum 2009 ada yang tidak ada bin. Tidak ada bin. Masa tu ada digabungkan sekali. Cuma buat masa sekarang ni yang terkini ni sama ada boleh masuk ke tak masuk, yang tu kena tembak dengan Jabatan Pendaftaran Negara lah. Itu peringkat takdiran. Dari segi hukum tu tidak ada masalah lah. Sebab itu bukannya bin, cuma nama anak juga. Betul tak? Ya. Okey, Tuan Hamdi lah. Kalau ikut ni kita dah lebih 30 minit. Mungkin saya akan tanya soalan terakhir. Kita dah lebih. Cuma ada satu kes. Isu terbesar hari ini adalah satu fatwa mufti yang mengesahkan atau membolehkan satu anak itu dibinkan dengan Abdullah, dan kes telah menjadi satu kes sehingga ke Mahkamah Peringkat Persekutuan tentang bin Abdullah, yang isu panas juga pada hari ini. Dan juga ada di mahkamah satu kes keputusan di Mahkamah Rayuan Syariah di Kelantan telah memutuskan bahawa seorang anak tidak sah taraf dibinkan kepada bapaknya, mungkin dengan alasan yang munasabah, dan diletakkan dalam perintah tersebut bahawa beliau tidak boleh diwalikan, harta pusaka tidak boleh diberikan, kemungkinan atas dasar malu atau aib. Jadi bagaimana dengan pandangan, sebab itu keputusan mahkamah dah keluar dan isu bin Abdullah ini masih dibicarakan lagi, dan pandangan dari segi tesis yang Tuan Hamdi buat untuk berkaitan dengan anak tak sah taraf ni berkaitan dengan bin. Dan asas yang saya faham, asalnya dulu daripada hadis Nabi, bin ini sebenarnya dibin atau dibentikan dengan ibu, dinasabkan dibentikan dengan ibu. Dan Jawatan Kuasa Kebangsaan Fatwa Kebangsaan Malaysia pada tahun 1981 telah membuat satu fatwa dibinkan dengan bin Abdullah dan dibinkan dengan selain Asmaul Husna. Jadi isu ini timbul pada hari ini, anak yang tidak sah taraf ini seperti mana ibu bapa nakkan dibinkan dengan bapa tersebut bagi menghilangkan aib. Dan ada tak related atau relevan dengan tesis yang dibuat oleh Tuan Hamdi? Ya, terima kasih Tuan Zril.
kedua-dua kes tu memang saya mengikuti rapat lah. Kerana sejak saya buat kajian pasal anak besar taraf ni, apa-apa saja berita, apa-apa saja kes-kes yang terbaru kenaan dengan anak besar taraf ni, memang saya akan cuba mengikuti dengan serapat yang mungkin. Saya akan pastikan saya tidak akan ketinggalan. Jadi dalam kedua-dua kes ni memang saya baca, saya ikuti dan saya buat sedikit kajian sendiri lah. Kes yang pertamanya adalah kes yang disebutkan oleh Tuan Sadri tadi, Mahkamah Sivil lah. Kes yang berlaku di Johor tu kot. Yang baru-baru ini Mahkamah Persekutuan telah pun memutuskan bahawa anak tersebut tidak boleh dibinkan dengan Abdullah. Tapi dan satu lagi kes yang berlaku di Terengganu ni, kes Zafrin Zulhelmi, yang mana anak tersebut lahir 4 bulan 24 hari saja, tetapi mahkamah putuskan bahawa anak tersebut boleh dibinkan dengan bapa yang tidak sah taraf tersebut, dengan syarat-syarat yang Tuan Zahri sebutkan tadi, tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh pusaka mempersertai. Jadi kes yang pertama di Mahkamah Sivil, Mahkamah Persekutuan tersebut, isunya adalah mahkamah perintahkan Jabatan Pendaftaran Negara untuk menggugurkan bin Abdullah dalam nama anak tersebut, disebabkan pada waktu itu fatwa di negeri Johor tidak diwartakan tentang persoalan bin ini. Jadi tidak ada fatwa di negeri Johor yang kuat kuasa di negeri Johor membinkan seorang anak tidak sah taraf dengan Abdullah. Itu Jabatan Pendaftaran Negara tidak boleh bertindak sendiri, tidak boleh membuat keputusan sendiri dengan meletakkan bin Abdullah. Tapi kalau sekiranya pada waktu itu ada fatwa yang telah digazetkan, diwartakan di Johor bahawa anak tersebut anak tak sah taraf hendaklah dibinkan dengan Abdullah, maka tindakan Jabatan Pendaftaran Negara tersebut adalah sah. Jadi isunya adalah begitu, kerana pada waktu itu tidak wujud fatwa yang berkuat kuasa di negeri Johor. Yang ada cuma fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan. Baik. Tetapi isu dalam kes yang di Mahkamah Syariah pula berlainan. Di Mahkamah Syariah memang anak tersebut sah dah tidak sah taraf kerana lahir 4 bulan 24 hari, tak cukup 5 bulan dan tak cukup 6 bulan jauh lagi. Cuma mahkamah membuat keputusan itu berdasarkan maslahah pula. Maslahah baginya untuk membinkan anak tersebut dengan Abdullah bertentangan dengan maslahah, boleh memudaratkan anak tersebut. Jadi bagi hakim tersebut, anak tersebut adalah dibinkan dengan bapaknya supaya ia tidak menimbulkan mudarat, iaitu memalukan anak tersebut, maruah anak tersebut dilindungi. Itu pandangan hakim tersebut. Tapi keputusan ini memang bertentangan lah dengan kes-kes yang lain. Dan ada kajian-kajian yang telah dibuat, saya tak silap Dr. Zulkifli Hasan sendiri pun ada menulis artikel dan mengkritik lah keputusan kes dalam Zafrin Zulhelmi ni, kerana baginya sepatutnya dimakkan kes tersebut. Dan kalau kita tengok dalam perhakiman kes di Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu itu juga, dia menggunakan hujah sebagaimana yang bapa dalam kes sivil tadi guna, iaitu dia menggunakan hujah bahawa akta pendaftaran kelahiran anak tersebut menyebutkan bahawa Seksyen 13 tu boleh dimasukkan, bapa boleh memasukkan surname, iaitu nama keluarga di pangkal nama anak tidak sah tarafnya. Jadi hakim di Mahkamah Syariah tu merujuk kepada akta yang terdapat dalam seksyen tersebut. Dan yang peliknya sekarang Mahkamah Sivil sendiri membuat tafsiran yang lain yang bertentangan dengan hakim Mahkamah Syariah tadi buat. Ini sebaliknya, iaitu surname itu hanyalah tertakluk kepada masyarakat yang biasa menggunakan surname, iaitu masyarakat Cina yang memang ada nama keluarga. Untuk Melayu memang tidak ada agama keluarga dan tidak tertakluk kepada seksyen tersebut. Jadi untuk Melayu Islam, dia tertakluk pada undang Islam, tidak boleh dimasukkan nama keluarga walaupun itu adalah anak tidak sah taraf. Jadi keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut sebenarnya otomatik lah membatalkan keputusan yang dibuat oleh hakim Mahkamah Syariah tu. Tapi
Saya tak pasti sama ada kes tersebut ada dibuat semakan ataupun tidak. Setakat yang saya maklum, keputusan itu mesti tingkat lah. Allah Alam. Okey, dan akhir sekali kita nak imbang balik. Pada hari ini kita menceritakan tentang keseluruhannya anak tidak sah taraf, anak luar nikah dan sebagainya. Kita nak imbang balik. Kemungkinan akan ada anak-anak yang tidak sah taraf ataupun orang yang mempunyai identiti anak tidak sah taraf melihat tuntunan kita pada malam ini. Dan yang pastinya kita nak jelaskan di sini bahawa haknya adalah sama. Dan saya nak tanya kepada Tuan Hamdi dari segi hukum syarak, dari segi undang-undang, macam mana hak-hak keistimewaan ataupun hak kepada anak tidak sah taraf ini? Macam mana? Boleh jelaskan? Anak tidak sah taraf ini hanya tidak dapat hak dengan bapanya, hanya tidak dihubungkan nasab dengan bapanya. Maksudnya dia tidak boleh dapat bin daripada bapaknya, kemudian dia tidak boleh dapat nafkah daripada bapaknya. Tetapi dengan ibunya dan ahli keluarga sebelah ibunya, anak tersebut adalah sah taraf, tidak timbul isu. Jadi anak tersebut tetap juga mendapat pembelaan, iaitu dia boleh mendapat nafkah daripada ibunya dan ahli keluarga ibunya. Cuma dia tak boleh tuntut nafkah kepada bapa yang tidak sah taraf tadi. Dan anak tersebut dari segi hak-hak lainnya masih lagi terikat dengan harta pusaka. Dia akan dapat harta pusaka di ahli keluarga sebelah ibunya saja. Sebelah bapa tadi, kerana bapa itu tak dianggap sebagai sah taraf, maka dia tidak akan dapat hak daripada bapanya. Tetapi dari segi lain, dari segi kehidupan dalam masyarakat ni, sebenarnya dia mendapat hak yang sama lah, pembelaan yang sama. Dan kalau sekiranya bapa, kalau sekiranya ibu tidak mampu untuk menanggung nafkah anak tidak sah taraf ini, maka pihak kerajaan lah yang bertanggungjawab untuk menyerah dan menanggung nafkah anak-anak tidak sah taraf ini dengan mengambil daripada baitul mal ataupun zakat dan sebagainya untuk memberi bantuan kepada anak-anak ini, kerana mereka ini tidak dapat nafkah daripada bapa, hanya ibu saja menanggung. Mungkin ibu pun tak mampu bekerja dan tidak ada keupayaan, jadi pihak kerajaan lah yang bertanggungjawab membantu untuk menanggung anak-anak ini. Jadi dia tetap dapat hak untuk hidup, hak untuk dapat pendidikan sebagaimana orang biasa, akan mendapat pembelaan sebagaimana biasa, cuma tidak boleh dikaitkan dengan bapa dan ahli keluarga sebelah bapanya saja. Okey, dan mungkin kita dalam 3 minit ataupun dalam 2 minit sedikit menangkan penulis tesis anak tidak sah taraf Tuan Hamdi sendiri, dan memang menjadi tradisi seorang sarjana dia akan ada hasil dapatan. Boleh berkongsi sedikit tak hasil dapatan berkaitan dengan tesis anak tidak sah taraf yang dibuat oleh Tuan Hamdi? Hebat lah. Saya bukanlah kajian peringkat PhD pun. Bukan peringkat PhD pun, peringkat sarjana saja, master saja. Dan nak ini juga nak sambung lagi tu kajian, tapi mungkin tak ada kesempatan lagi. Baik, kesimpulan yang saya buat dari saya buat kajian itu berkenaan dengan sah tarapan anak, iaitu kaedah-kaedah penentuan sah tarapan anak. Bagaimana seorang anak, kaedah yang digunakan sejak zaman Rasulullah, kemudian zaman sahabat, zaman para fuqaha. Apakah kaedah-kaedah, apakah prosedur-prosedur yang mereka gunakan untuk nak menentukan sama ada anak ini sah taraf ataupun tidak. Sampailah kajian yang saya buat sampailah sekarang. Jadi penemuan yang saya dapat itu ada beberapa kaedah-kaedah yang telah pun digunakan pakai, ditetapkan oleh para ulama itu. Sebenarnya kaedah-kaedah itu telah dipertikaikan oleh para fuqaha sendiri, dan bila kita tengok dengan pencapaian teknologi hari ini, memang tandangan-tandangan mereka itu bercanggah dengan pencapaian keilmuan pada masa ini. Seperti contohnya tempoh kehamilan maksimum tadi itu yang 4 tahun itu, mengikut pakai yang ada sekarang memang tak mungkin berlaku lah. Seorang bayi itu boleh dikandung dalam tempoh 4 tahun. Cuma paling lewat pun 9 bulan, dan selepas itu kalau dia tak lahirkan lagi, dia akan lemah dan akan mati di dalam kandungan. Itu yang saya dapat daripada pakar perubatan sendirilah. Jadi tak mungkin akan sampai setahun, 2 tahun, 4 tahun. Cuma
pada waktu itu, pada zaman Imam Syafi'i, Imam Malik, tidak ada tidak ada kemajuan teknologi yang macam sekarang yang kita ada. Jadi pencapaian keilmuan itu tak tinggi macam sekarang. Jadi mereka mengambil pandangan-pandangan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh ibu-ibu yang pernah mengandung. Mungkin ada ibu yang pernah mengaku kata dia pernah mengandung anak ni 4 tahun, jadi Imam Syafi'i pun ambil pandangan tersebut. Tidak ada kajian lanjut lah pada waktu itu. Tapi sekarang dah kita dah ada teknologi dan kepakaran-kepakaran yang macam pakar DNA 99.99% ketepatannya. Jadi sepatutnya kemajuan ini digunakan oleh kita untuk memperkembangkan lagi supaya undang-undang Islam ataupun pandangan-pandangan fiqh ini relevan dengan situasi semasa. Jangan sampai pandangan dalam kitab fiqh tu orang tengok pun bertentangan sangat dengan pandangan sekarang, jadi akan timbul masalah pencanggahan, dan ini menyebabkan undang-undang Islam dianggap tidak relevan, ketinggalan dan sebagainya. Itulah Pak sikit pandangan saya Pak. Macam beribah dengan Tuan Sefri petang. Tak apa, kita sembang santai malam ni. Dan ada satu lagi soalan. Saya rasa soalan daripada orang Radi ni kita rasa kita kenal. Jadi kita bagi laluan tengok sekali lagi. Satu lagi soalan. Okey. Confirm dah kenal. Confirm. Okey, bagaimana status mahram anak tak sah taraf dengan bapa biologinya setelah lelaki itu berkahwin dengan ibunya dan ada persetubuhan? Tadi kita dah jawab. Tuan Hamdi dah jawab, hurai mungkin bagi penambahan sikit lagi kepada Tuan Radi, mungkin dia kan. Okey, faham soalan? Okey. Tadi sama macam tuan tadi anak tidak sah taraf ini kalau sekiranya bapaknya tu berkahwin dengan ibunya, bapak tidak sah taraf berkahwin dengan ibunya tadi, maka dan berlaku persetubuhan antara kedua-dua mereka, jadi bapak itu sama adalah kedudukannya macam bapak tiri kepada anak tidak sah taraf, kerana bapak itu telah pun bersetubuh dengan ibunya, dan anak ini dari segi mahram, anak ini tidak boleh berkahwin lah dengan bapak tiri, dengan bapak tidak sah tarafnya, kerana bapak tak sah tarafnya tu dah jadi bapak tiri dia. Tapi kalau bapak tu tak berkahwin, yang kita kata tadi, yang fuqaha mengatakan boleh berkahwin. Kemudian kedudukan bapa yang tidak sah taraf tadi tu, selain daripada dia berkahwin dengan kalau sekiranya selepas itu dia bercerai dengan ibu tu, dengan ibu anak tersebut tadi, bapa itu juga tertakluk lagi dalam hukum yang kata tadi bapak tiri tadi lah, sama macam hukum bapak tiri lah. Yang tu Tuan Razi pun dah maklum lah tu. Dan dia cuba mungkin dia nak bantu ataupun dia nak berkolaborasi, dia tanya berkaitan dengan aurat. Jadi macam mana anak tak taraf ni aurat dengan dia tanya aurat tu. Okey, last soalan ni. Aurat tu sama macam ibu tiri dan bapak tiri lah, sebab dia orang dah jadi mahram, jadi auratnya boleh macam anak yang sah taraf juga lah. Auratnya sama macam anak yang sah taraf. Tidak ada masalah untuk mereka ni dari segi pergaulan, sebab mereka diharamkan berkahwin. Jadi segi aurat tu sama. Cuma yang bezanya kalau anak itu dili'an. Kalau anak itu dili'an, contohnya bapa tu dia sumpah dia li'an. Anak dia li'an, maksudnya dia sumpah li'an, dia kata isteri dia tu berzina. Jadi anak tersebut otomatik dianggap sebagai anak tidak sah taraf, tidak boleh dinasabkan dengan bapa tersebut. Tapi dari segi pergaulan, Nabi masih suruh berhati-hati. Kerana li'an ini dia macam hukum tergantung sekejap. Apabila dua-dua pihak bersumpah, jadi anak ni kita tak tahu status dia zina ke tak, sebab dua-dua pihak bersumpah. Jadi hukum dia tergantung sampailah jelas nanti anak ni sah ataupun tidak sah. Jadi dalam tempoh tergantung itu, kedua-dua pihak kena masih lagi mematuhi hukum aurat, kena berjaga-jaga jangan tunjukkan aurat dan sebagainya, kerana kemungkinan nanti ini jelas. Apabila terjelas hukum, rupanya anak ini memang anak daripada perzinaan, ataupun rupanya anak ni memang anak dia yang sah, hari itu ni dia sumpah tipu. Jadi hukum itu akan kembali pada asal. Itu kalau li'an dia
berbeza sikit lah. Tapi kalau anak tidak sah sekarang macam yang kita sebut tadi lah. Kita macam tu. Wallahualam. Okey, terima kasih. Hari ini kita berkeudara di talian selama 50 minit. Yang asasnya 30 minit sebab perbincangan kita meraihkan. Dan saya terima kasih kepada Tuan Handi yang merupakan panel tetap solusi syariah 30 minit melalui online saya ini. Jadi insyaAllah kita akan panggil lagi dalam 2-3 siri, kita akan bagi laluan lagi dan kita berkolaborasi lagi insyaAllah. Dan esok pastikan di jam 10 malam tajuk Cerai Cowboy, lanjutan daripada tajuk yang siri 3. Dan apa yang kita bentangkan pada hari ini adalah secara umum dan secara perbincangan. Jadi tanpa prejudis, dan saya kiranya perlukan pendapat yang lebih rajih ataupun pendapat yang lebih mendalam, perlu pergi ataupun mendapatkan khidmat guaman ataupun yang peguam-peguam yang berhimpiran dengan anda. Dan seperti mana yang saya katakan, setiap malam di negeri-negeri kita ada persatuan peguam syar'i, iaitu yang dikendalikan, yang di manage ataupun dipegang oleh PJSM, dan juga kita ada PPMM yang bila-bila masa untuk berkomunikasi ataupun berbincang, bersedia untuk menjawab apa-apa saja persoalan, terutamanya ketika mana kita berada dalam PKP ini. InsyaAllah esok kita akan bertemu lagi jam 10 malam. Dan terima kasih Tuan Hamdi. InsyaAllah kita akan berkolaborasi lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Itu Radhi Rosidi lah. Radhi Rosidi kot insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.